Selamat pagi dan salam Malaysia Madani, bersama saya Vanessa Mering dalam Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 24 Oktober. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Perkembangan pesat yang berlaku di Bintulu berubah dari sebuah bandar kecil ke bandar perindustrian telah membawa banyak manfaat kepada penduduknya. Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Bintulu BDA, Datuk Muhammad Yaakob Kari berkata, perindustrian di Bintulu pada awalnya ditunjangi sektor minyak dan gas, kini terus menyaksikan kemunculan pelbagai industri yang juga membawa kepada pembangunan pusat-pusat komersial. Jelasnya, pembangunan yang ketara ini telah membuatkan pelbagai sektor dan industri terus berkembang di samping peluang pekerjaan buat anak-anak tempatan lebih cerah. Jadi kita merasa bertuah kerana anak-anak muda kita mula bangkit, ingin sama-sama bergabung tenaga dalam membangunkan Bintulu. Itu yang saya rasa yang ketara sekali, dan kalau kita nampak juga peluang-peluang kerja di hub-hub industri tadi, contohnya di Semenanjung, kebanyakannya adalah anak-anak tempatan dan daripada kawasan Bintulu. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika ditemu bual di Ibu Pejabat Lembaga Kemajuan Bintulu. Dalam pada itu, bagi warga Bintulu, Ali Sabri Sabir Ali Khan, dahulunya Bintulu merupakan kawasan yang tidaklah semaju seperti pada masa ini. Sekarang kita merasa bersyukur sebab banyak pembangunan di sana sini, termasuk pembangunan yang dibawa oleh pihak-pihak swasta, bukan saja oleh pihak kerajaan. Dan sekarang kita lihat juga perpaduan yang digembar-gemburkan oleh pihak kerajaan juga menjadi satu titik tolak supaya perpaduan dan keharmonian yang kita memang dah kenal pasti sebagai kekuatan kita. Manakala bagi anak jati Bintulu, Temenggung Rosli Kamarudin, pembangunan yang disaksikan olehnya di Bintulu berlaku dengan begitu cepat. Alhamdulillah. Kalau saya ingat semasa sebelum pembangunan ini, Bintulu mempunyai 4 buah kampung di seberang ini, dan hanya kalau tak silap ingatan saya 6 leret kedai. Itu pun kedai berala kayu. Sementara itu, usaha mewujudkan sekolah menengah kebangsaan bayi di Bintulu seperti yang diumum Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi pembentangan Belanjawan 2024 disambut baik masyarakat VAI. Bagaimanapun, pembinaan itu perlu disegerakan bagi menampung kapasiti pelajar yang semakin meningkat di daerah itu. Jelas Presiden Persatuan Anak VAI Bintulu, Pandi Suhaili, purata pelajar bagi satu bilik darjah kini mencecah 45 hingga 50 orang. Justeru, pembinaan sekolah itu penting bagi menjamin suasana pembelajaran kondusif buat pelajar dan guru. Jadi Alhamdulillah, baru ini dalam bajet 2024, pihak kerajaan meluluskan pembangunan sebuah sekolah menengah VAI di Bintulu. Ini kita sangat mengalu-alukan dan berterima kasih kepada kerajaan perpaduan, khususnya kepada Perdana Menteri PMX. Masyarakat VAI yang ditemui turut mengharapkan agar pembinaan sekolah berkenaan dipercepatkan. Untuk sekolah di VAI, di masyarakat di Bintulu, terutamanya masyarakat VAI, sebab di Bintulu ni memang sangat kuranglah sekolah untuk anak VAI. Sebab penduduk VAI ini terlampau ramai, sekolah pun tidak mencukupi. Saya harap YB akan datang dapat mempercepatkan proses untuk sekolah dibuat. Alhamdulillah, sekolah VAI akan sudah ada diluluskan, dan kalau dapat dipercepatkanlah untuk di Bintulu inilah, terutamanya di anak VAI tadilah. Okey. Adalah menjadi satu kerugian jika prestasi baik yang ditunjukkan oleh kerajaan hari ini tiada kesinambungan. Tambah merugikan jika ia berpunca daripada pecah belah dan tidak sehaluan antara kumpulan. Bagaimanapun, Timbalan Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, agenda pembangunan yang dibawa oleh Gabungan Parti Sarawak GPS akan terus dilaksanakan tanpa mengira calon yang dipilih.
Datuk Amar Awang Tengah yang juga Timbalan Premier berkata demikian di hadapan 200 penduduk Rumah Panjang Said semasa program Pemimpin Bersama Rakyat di Jepak Bintulu. Pada masa sama, beliau mahu masyarakat Iban terus menjaga perpaduan antara mereka meskipun akan berlangsung pilihan raya kecil PRK di Jepak tidak lama lagi. Sebelum kita mencapai kemerdekaan pun dari dulu-dulu kami orang memang selalu macam adik-beradik itu, selalu melawat, menjunjunglah antara satu dengan lain. Kawan sama kawan, tidak ada bermusuh dengan bangsa lain. Jadi adalah penting sekarang ni jangan tidak turun mengundi lah. Kita kena bagi satu sokongan moral di mana majoriti bertambah. Dalam majlis itu, calon GPS Iskandar Turki menyuarakan kesediaannya untuk menyambung legasi pembangunan di kawasan Jepak. Sarawak telah mengenal pasti 286 kawasan hotspot yang berisiko dilanda banjir apabila monsun timur laut melanda yang dijangka bermula November ini. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman mendedahkan Sibu mencatat kawasan hotspot tertinggi dengan 83 kawasan dikenal pasti, diikuti Miri 52, Kuching 47 dan Samarahan 43. Di Seri Aman pula, terdapat 31 kawasan berisiko banjir, Limbang 20 dan Bintulu 10. Dalam temubual khas dengan RTM di Kuching, beliau turut memaklumkan sebanyak 77 lokasi berisiko berlakunya tanah runtuh juga telah dikenal pasti di 7 zon seluruh negeri. Bagi hotspot banjir, bagi 7 zon ya, kita mencatat 286. Dan bagi kawasan jalan mudah putus 97 kawasan dan juga bagi tanah runtuh 77 lah. Hanya merangkumi lebih kurang dalam hampir 400 lebih kawasan. Tetapi berdasarkan pada statistik Jabatan Pengairan dan Saliran ada 1066 lah yang mudah dinaiki banjir dan berlakunya banjir kilat. Sebanyak 32 lokasi dikenal pasti di Sibu, 19 di Seri Aman, 8 di Limbang, diikuti Kuching 7 lokasi, Samarahan 6, Miri 4 dan 1 di Bintulu. Menurut beliau, keadaan banjir juga membawa kemungkinan jalan putus di 97 lokasi termasuk 42 lokasi di Sibu. Dalam pada itu, pengarah itu memberi jaminan anggota JBPM negeri telah siap siaga untuk diatur gerak dalam menghadapi bencana banjir berikutan latihan dan persiapan aset yang telah dilakukan selama ini termasuk memperbaiki kekurangan yang dihadapi pada bencana banjir terdahulu. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Vanessa Mering, Salam Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan. Kementerian Kesihatan